Selepas serangan Paroi menjadi ditawan oleh British. Kemudiannya berlakunya Perang Bukit Butus seterusnya, iaitu pada 10 Disember 1875, kapal perang His Majesty, Her Majesty Ship, namanya zaman Victoria, Cecil telah sampai ke Seremban. Lieutenant Colonel Clay menjadi pemerintah askar British, mengambil alih sebagai peranan sebagai ketua sekali tentera lah untuk menewaskan bala tentera yang Tuan Antah ini. Seramai 500 orang askar British lengkap senjata, maknanya British betul-betul puluh nak tawan balik, nak buktikan bahawa kehadiran mereka di Sungai Ujong bukanlah sebuah kehadiran yang biasa-biasa dan malah akan menjadi bukti mereka ni kuasa kerajaan yang kuat yang tidak boleh diperkotak-katikkan. Lieutenant kemudiannya berlaku pertempuran di Bukit Putus 20 Disember 1875, sebab ada yang cakap pertempuran ni berlaku pada bulan 11, tapi kalau ikutkan susu garis masa, ada macam terbalik pula. Perang Bukit Putus tu perang Paroi. Itu yang macam saya ada baca report juga, British tulis rekod mengatakan serangan tersebut berlaku pada 20 Disember 1875 dan British berjaya sampai ke Semenanjung pada hari Christmas 1875, sehingga kan tiada apa-apa penentangan, malah yang Tuan Antah sendiri pun dia ada di situ sebab telah melarikan diri ke Johor untuk meminta nasihat pada Sultan Johor. Tindakan tersebut menyebabkan British membakar rumah-rumah penduduk kampung yang dikatakan bersekutu dengan Yang Tuan, dan juga membakar sebahagian pada istana Seminanti sebagai tanda kekuasaan British di kawasan tersebut. Ini yang peta yang saya dapat tempuran tersebut, tapi mungkin kita akan lebih menulis lebih lanjut mengenai tempat tersebut di kawasan moden. InsyaAllah lah saya akan bersama dengan Encik Khairi lah nanti untuk mengkaji macam mana kawasan Perang Bukit Putus ni di tempat-tempat moden. Okay, apabila Yang Tuan Antah pergi ke Johor, baginda menghadap ke Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar sendiri telah menasihatkan Yang Tuan Antah untuk menemui Gubernur Negeri-Negeri Selat, itu Sir William Jervois. Ini Sir William Jervois untuk cerita mengenai menyerah diri kepada British, dan baginda juga mendapat kawasan yang Semenanti sebagai penguasa Semenanti semula. Antara rundingan Sultan Yang Tuan Antah dengan Sir William Jervois ni disaksikan oleh Sultan Bakar, iaitu Yang Tuan Antah menjadi Yang Tuan di Semenanti merangkumi tanah mengandung tadi, iaitu Ina, Sulumua, Jemput, Rachin dan Gunung Pasir. Dan juga tindakan tersebut menyebabkan baginda punya kuasa terhad hanya di kawasan Yang Tuan Semenanti, dan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman mendapat manfaat lebih di Sungai Ujong dan menjadi matlamat sebenarnya British. Kerana apa? Kerana mereka ingin ingin mentadbir secara terus di kawasan Sungai Ujong. Malah disebabkan kekalahan Yang Tuan Semenanti ni, yang saya dapat tahu Datuk Jelebu bersama-sama dengan Datuk Rembau mengisytiharkan merdeka dan menjadi penghulu di luar masing-masing, disebabkan mereka tidak mengakui beraja ke Seri Menanti lagi, sebab Semenanti dah tak ada raja sebab raja dah bunuh diri ke Johor. Kesan Perang Bukit Putus juga, Yang Tuan tidak menjadi Yang Tuan ke-9 lah. Maknanya kekuasaannya hanya terhad di kawasan Semenanti. Setiap luar dan daerah diperintah oleh ketua daerah masing-masing, macam saya cakap tadi, penghulu semua tu ada di setiap daerah masing-masing. Kemudian British menguasai di Sungai Ujong. Yang Tuan Antah mangkat pada 1888. Juga ada berlaku salah satu perjanjian antara British dan Yang Tuan Antah, iaitu selepas kemangkatan Yang Tuan Antah, yang hanya boleh jadi pengantinnya adalah Tuanku Besar Muhammad ini Tuanku Antah, iaitu Yang Tuan Muhammad. Ini Yang Tuan Antah, yang desain yang panjang sekali ni. Okey, ni antara gambar yang saya dapat pada sahabat saya Ismail Karim, gambar Yang Tuan Antah sendiri. Nombor satu ni Sultan Sir Abu Bakar yang menasihati Yang Tuan Antah untuk berunding dengan British. Ini Gubernur seterusnya selepas Sir William Jervois, iaitu Sir Frederick Aloysius Well. Inilah yang Gubernur seterusnya. Kemudian Tengku Alam Sultan Shah Ali Iskandar Shah. Seterusnya Sir Frederick Dixon, Setiausaha Negeri-Negeri Selat. Dan ini
Tunku Antah yang Radin. Ya, ada pembetulan sikit Fitri. Ya. Gambar ni nombor 5 tu anak kepada Tunku Alam. Oh, Nombor ni Tunku Alam. Ini nombor 6 ni kan? 6 tu Tunku Antah. Sebab tadi kalau saya cakap yang nombor 5 ni Tunku Antah, saya macam ragu-ragu pula. Tapi bila tengok gambar lebih kurang. So nombor 6 ni lah yang betul kan? Ya, nombor 6 tu yang Tunku Antah, nombor 5 tu anak dia kepada Tunku Alam. Ni nanti saya buat pembetulan semula. Tadi macam saya tengok gambar lebih kurang sama. Tak ingat nama dia. Ingat. Nanti saya tanya yang Tunku Alam Sultan. Ni nombor 6 lah gambar dia tak bersedia dapatnya. Tunku Antah ni. Terima kasih Encik Khairil kerana betulkan. Sama. Okay, kemudian kita pergi ke utara Negeri Sembilan iaitu Jelebu. Kau Jelebu. Okay. Kisah kedatangan British ke Jelebu ni bermula apabila Tunku Abdullah ni, yang dia merupakan jantuan Jelebu. Seperti saya cakap tadi, setiap daerah Negeri Sembilan ni dia tak bersatu. Jadi Yang Tuan Sembilanti, ketua dia Yang Tuan Sembilanti, Jelebu, ketuanya Yang Tuan Jelebu telah buat pemungutan cukai di Jelebu. Benda ni tindakan Yang Tuan Abdullah ni bila buat pemungutan cukai ni benda yang salah daripada segi adat istiadat Jelebu. Mereka kata Yang Tuan ni sebagai simbol keadilan di mana apa-apa masalah akan dirujuk kepada Yang Tuan Jelebu, dan Yang Tuan Jelebu punya makan minum ditanggung oleh anak-anak Jelebu. Malah yang Tuan Abdullah ni degil, dia tak dengar cakap bila cadangan Datuk Jelebu, macam Datuk undang Jelebu cadang Datuk ni, yang Tuan Abdullah tak dengar cakap. Dia kata dia buat kepala dia sendiri sehingga kan dia yang Tuan Abdullah ni bila buat surat perjanjian dengan Gubernur Negeri Sembilan pun ni Datuk Jelebu marah juga. Sebab apa? Dalam perjanjian tersebut juga ada menyebut Haliwan Jelebu diserahkan kepada Sultan Johor. Kenapa? Sedangkan dulu Moyang Saleh susah payah nak merdekakan Jelebu pada Sultan Johor, kenapa nak masuk balik Jelebu pada Johor? Itu yang jadi isu kat situ. Datuk Jelebu yang Datuk undang Jelebu sendiri pun tidak setuju hal ini dan menyebabkan adalah macam krisis di antara hubungan pembesar-pembesar Jelebu dengan Yang Tuan Jelebu. Malah ini yang saya cakap tadi bila kisah macam mana Datuk Jelebu ni tidak mengakui Beraja ke-9 lagi selepas kekalahan Yang Tuan Antah dalam Perang Bukit Putus. Jadi 1877 ni dalam surat tersebut juga Yang Tuan Jelebu berjanji tak akan ganggu kawasan tanah-tanah mengandung, tanah adat yang mengandung yang di bawah 9 satu, kemudian memenangkan siapa aktiviti perdagangan dijalankan antara orang Melayu, Cina dan India dan British jugalah, bangsa lain di Jelebu. Kemudian Yang Tuan Jelebu ni yang saya cakap tadi minta bantuan dan nasihat rujukan orang Sultan Johor sendiri jikalau tidak dapat diselesaikan sendiri. Kemudian pergaduhan di Jelebu, masa inilah yang kemuncak dia apabila ramai Datuk Jelebu berpakat halau Yang Tuan Abdullah ni, termasuk Datuk undang Syed Ali, Datuk undang Jelebu ni mengenai kebiadaban Yang Tuan Abdullah ni. Terdapat juga dan pembesar juga yang sokong Yang Tuan Abdullah ni, antara yang menyokongnya Datuk Raja Balang, Ketua Waris Ulu Jelebu Datuk Menteri Ahad, Datuk Maharaja Indah Latif dan suku Lele Angsa, Ketua suku Tiga Batu. Kedua-kedua pihak tersebut berbunuh-bunuhan, bergaduh sehingga mereka minta bantuan Gubernur British untuk menyelesaikan masalah. Negeri-negeri Selatnya Gubernur lah zaman ni. Sehingga kan British mengarahkan Jelebu melakukan perjanjian dengan mereka. Maknanya seluruh Jelebu tu menerima kehadiran seorang residen pada 1884 iaitu Residen pertama Jelebu, H. O'Brien. Malah British juga mengarahkan Yang Tuan Abdullah tidak terlibat dalam hal ehwal politik. Hal politik diserahkan pada Datuk Undang Jelebu. Dan Yang Tuan Abdullah sendiri juga menerima pension sebanyak $1,200 daripada British sebagai macam ni lah, kata macam sagu hati lah lebih kurang sebab dah tak terlibat dalam politik. Selepas kematian Yang Tuan Abdullah, maka bermulalah campur tangan British paling nyata di kawasan Jelebu apabila British melantik ketua pemungut cukai bernama E.P. Gueris di Jelebu. Sini saya tak letak lah. Ni info yang baru saya dapat tadi sebelum lepas saya siapkan slide ni. Lepas tu bila mangkatnya Yang Tuan Abdullah ni, saya ada yang saya ada baca mengenai sejarah Jelebu ni. Apabila Yang Tuan Abdullah meninggal, jenazah beliau tak dikebumikan lagi. Masa ni ada orang bergaduh siapa nak jadi pewaris apa semua. Jadi timbul isu. British sendiri pun tak setuju. Mereka bergaduh sama sendiri sehingga kan tidak selesai
mengemumikan jenazah Yang Tuan Abdullah. Lama-lama kelamaan, yang jawatan Yang Tuan Jelebu ni telah dimasukkan dan hanya Datuk Undang Jelebu saja berkuasa. Maknanya sini Yang Tuan Jelebu dah tak ada dah. Jadi Jelebu ni agak unik jugalah kalau nak ikutkan sejarah Negeri Sembilan sebab peranan Moyang Saleh sendiri ketika pembebasan Jelebu dari penguasa Johor. Okey, seterusnya kita akan fokus kepada Konfederasi Awal Negeri Sembilan 1889. Negeri Sembilan yang kita tahu sedia maklum sebuah negeri yang tidak bersekutu dan tidak macam hari inilah setiap daerah dah luar sendiri berpisah-pisah. Saya macam laju sangat ke? Okey, boleh. Tak maaf lah, laju sangat sebab saya pun pertama kali buat webinar secara online ni. Okey, kita akan fokus pada Konfederasi Awal Negeri Sembilan. Apabila Negeri Sembilan ni bermulanya macam ada ura-ura nak bersatu, sebuah persetujuan telah dipersetujui di antara Yang Tuan Besar Senganti, Tuanku Muhammad, iaitu anak kepada Yang Tuan Antah sendiri. Kemudian pemerintah-pemerintah Johor, iaitu pemerintah setiap daerah, termasuk Laga Bencih, Inas, Ulu Muar, Jempol, Gunung Pasir, Teraci bersama-sama dengan Tunku Syed Hamid, pemerintah Tampin, dan Datuk Seri Raja dari Rembau untuk menerima perlindungan British dan menerima pengiktirafan British sebagai inilah masa campur British. Tapi masa ni Sungai Ujong tak termasuk tau. Ini yang kawasan yang bukan Sungai Ujong yang menerima yang bersatu Konfederasi Awal Negeri Sembilan ni. Dia bermula pada tahun 1899 dan ditandatangani bersama oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat seterusnya, iaitu Sir Cecil Clementi Smith. Ni orang. Dia ada 2 orang tau, Sir Cecil Clementi ni. Ini yang awal, yang kemudiannya tahun 1900 abad ke-20. Itu yang Sir Cecil Clementi yang seterusnya. Ada macam keliruan juga, tadi saya buka dalam web Singapura, dia kata ada 2 orang yang namanya sama. Okey, ni ada dua residen di Negeri Sembilan pada waktu ni. Persetujuan awal juga dicapai untuk membantu British dalam pentadbiran kerajaan konfederasi ini. Dan bahagian timur mengandungi Sungai Ujong termasuk Jelebu di bawah residen Sungai Ujong, iaitu F.W. Paul. Kemudiannya di bahagian barat pula terletak di bawah kawasan residen Negeri Sembilan, iaitu Martin Lister. Dan Martin Lister ni jugalah yang menjadi residen seluruh Negeri Sembilan, yang residen pertama Negeri Sembilan lah pada 1895 ketika tertubuhnya Negeri Sembilan yang sekarang ni. Ini yang saya cakap ni 1895 ni, pada 8 Ogos 1895. Satu perjanjian ditandatangani antara Gubernur Negeri Selat Sir Charles Dolan Hyde Mitchell mengenai penubuhan Konfederasi Negeri Sembilan yang lebih besar, dengan Martin Lister dilantik sebagai residen pertamanya. Perjanjian ini adalah lanjutan daripada perjanjian awal tadi yang 1889 tu kepada penubuhan Negeri Sembilan. Kita tengok sini yang Tuan Muhammad sini duduk sini, yang bergaya sekali. Okey, mesyuarat pertama Persekutuan Negeri Sembilan ni mereka terdiri daripada orang tempatan juga, iaitu yang Tuan Muhammad, yang Tuan Besar sendiri, Datuk Bandar Ahmad Sungai Ujong, Datuk Syed Ali Jelebu, Datuk Serun Rembau, Datuk Wan Omar Johor, Tengku Muda Cik Seringanti pakcik pada Yang Tuan Muhammad, Tengku Dewa Tampin, Datuk Muhammad Bastar orang Linggi, dan juga Kapitan Cimbu dan Kapitan Lisam. Adalah Lisam kat Serban. Ini wakil 2 orang Cina, 2 Kapitan Cina ni penting sebab mereka antara yang berperanan dalam pembangunan biji timah di Serban. Pengaruh besar lah juga Kapitan Lisam. Kat sini antara isi kandungan mesyuarat tersebut ialah mereka luluskan mengikut buruh, kod pelombongan, pelombongan typo peraturan pencen, iaitu kemudiannya peraturan mengenai jalan kereta api, jenayah dan mengenai sewa rumah. Dan mereka semua bersetuju untuk menggunakan sebuah bendera bagi Persekutuan Negeri Sembilan. Maknanya mereka bersetuju untuk bernaung di bawah satu persekutuan dan akan membincang dasar-dasar seterusnya. Tapi kena ingat, walaupun mereka bincang dasar ni, tapi kuasa mutlak kat satu je, kat seorang, iaitu residen sendiri. Okay, seterusnya kita fast forward pergi ke 1931. Macam nak ambil kejap ni. Pada 18 Ogos 1931, bermula persidangan raja-raja atau durbar
yang telah berlangsung di Istana Sembilanti di Negeri Sembilan. Sedangkan lubang ni telah dirasmikan oleh Sir Cecil Clementi Smith itu membincangkan hal ehwal pentadbiran negeri-negeri Melayu Sekutu dan juga kerjasama dengan negeri-negeri Melayu Selat dan negeri-negeri Selat. Yang kita dapat lihat sini, ini antara gambar-gambar awal mereka ni, saya dapat dari Arkib Negara ni. Ni saya tak sempat nak translate English ke bahasa Melayu ni. Kita dapat sini kat barisan depan ni semua raja-raja Melayu. Sultan Abdullah Pahang, Sultan Abdullah Pahang, Sultan Iskandar, Sir Cecil Clementi, lepas tu kemudiannya Tunku Muhammad sini. Yang saya panjang nanti kita boleh dapat kenal lah siapa orang ni, dengan Sultan Sulaiman Shah. Yang belakang sekali ni residen British dengan pegawai British kecuali yang itu Raja Uda. Raja Uda ni saya tak dapat info lagi. Dia jawatannya ADC to the High Commissioner. Ketika ini Residen Negeri Sembilan diketuai oleh J.W.W. Hughes, iaitu sebagai peperanan sebagai Acting British Resident for Negeri Sembilan. Gambar ni diambil di hadapan Istana Sembilanti pada 18 Ogos 1941 pada hari perasmian Durbar tersebut. Agak kecil lah gambar ni, mungkin saya kena diambil Arkib Negara beli gambar ni untuk dapatkan dengan skala lebih jelas. Sayanglah gambar ni tak dapat lebih jelas, saya dapat ni yang paling cantik. Okay, Kisah Durbar 1931. Ni antara sembang yang diutamakan oleh British mengenai cadangan desentralisasi supaya negeri-negeri Melayu Sekutu dibubarkan dan bentuk kesatuan negeri-negeri Melayu. Mana kat sini dia nak elakkan pemusatan kuasa berlebihan di tangan Residen Jeneral. Sebenarnya dia memberi peluang pada raja-raja untuk dapat kuasa semula di negeri masing-masing selepas kehilangan kuasa pada 1896 akibat penubuhan kesatuan negeri-negeri Melayu Sekutu. Kan kalau kita dapat maklum, negeri-negeri Sekutu untuk menyatukan Pahang, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan untuk menjimatkan pentadbiran dan menjadikan kos pentadbiran. Dan juga Sir Cecil Clementi juga telah mengumumkan beberapa perubahan lain, antaranya memberi kuasa kepada tiap negeri untuk mentadbir sendiri kecuali Jabatan Kereta Api, Pos dan Kastam seperti hari inilah. Di mana yang semua ni hanya terletak di bahagian pusat. Walaupun cadangan tersebut dicadangkan oleh Sir Cecil Clementi, tapi tak mendapat bantahan daripada pegawai British sendiri. Sebab pegawai British sendiri tak yakin mereka boleh mentadbir sendiri dalam hal-hal tersebut untuk buat pentadbiran sendiri. Namun, Sir Cecil Clementi telah mendapat cadangan dari British dan menerima laporan Wilson mengenai referendum tersebut. Dan mereka bersetuju untuk membuat dasar ini secara step by step lah, sehingga daripada tahun 1939 hinggalah 1900 sebelum Perang Dunia Kedua. Mana-mana kuasa yang pernah dipegang oleh kerajaan pusat telah diserahkan kembali pada pentadbiran kerajaan negeri dan menjadi asas lebih kepada negeri-negeri Malaysia dalam persekutuan Muslim. Maknanya macam hari inilah kerajaan negeri lebih berkuasa daripada kerajaan persekutuan. Kalau kita utama kerajaan persekutuan juga ni macam jadi isu juga adalah isu hal tanah, hal cuti dan juga hal macam perkara air apa semua. Jadi diserahkan kepada kerajaan negeri sendiri. Itulah sekian saja daripada saya mengenai share ni. Sekejap je, tak sampai berapa lama pun. Kalau ada apa-apa soalan, silakanlah tanya, insyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Okey, terima kasih Fitri. Tuan-tuan boleh tanya di ruangan chat atau di Q&A. Cuma type saja dan saya akan tanya soalan tu. Cuma saya nak tengok di kawasan Perang Paroi tadi. Baik. Selepas Perang Paroi dari dia dalam, kalau ikut laporan, dia ada satu peristiwa. Dia perang 1875. Perang Paroi yang pertama 1875. Ada peristiwa pembunuhan 6 orang pegawai Inggeris di kawasan ni. Lebih kurang dalam tahun 1876. Yang dikatakan 6 orang pegawai Inggeris yang buat survey. Dia kata dia buat tinjauan. Tinjauan ni ukur tanah di kawasan Bukit Putus tu. Saya tak pasti sama ada tak ada dalam tinjauan di kawasan tu. Dan dia dalam report tu ada tak? Report tu dia tak cakap, dia hanya cerita mengenai macam mana mereka menawan semula Paroi dan berapa jumlah kematian yang
yang ni direkodkan oleh bagi pihak tentera Melayu. Okey, Fitri, ada soalan dari Dr. Alino. Oh ya. Yeah. Ya, saya ada tak dokumen awal Negeri Sembilan sejak tahun 1790-an yang kita boleh yang boleh kita dapat ataupun yang masih dalam simpanan British yang kita boleh kumpulkan? Yang saya dapat mengenainya hanya kedatangan British saja. Setakat 1790-an ni tak ada lagi. Yang setakat saya dapat ni hanyalah rekod kat atas tu, ada buku kat atas saya simpan. Ni buku Nyai Adam Patih, itu saja saya dapat. Maknanya tidak ada lagi, kita tidak ada rekod yang ni lagi rekod contoh dokumen asal contoh macam British. Ya, saya ambil, tak ada. Ya, saya ambil buku Adam Patih tak. Rasanya saya kena tengok balik. Allah. Berat buku ni. Allah. Tak adalah setakat ni, yang hanya saya dapat ni lah pentadbiran tanah masyarakat adat di Kuala Pilah tadi. So dia tidak ada lagi lah yang kita boleh kumpulkan. Jadi kita kena usahakan untuk dapatkan dokumen-dokumen British mengenai Negeri Sembilan supaya kajian mengenai Negeri Sembilan ni lebih lengkap rasanya. Malah juga saya hanya dapat rekod British juga tak banyak juga. Mengenai campur tangan British di media sosial. Ni pula letak ni. Tak apa. Tu kena buat kajian lanjut tu sebab kita tak banyak dokumen-dokumen British dia mungkin dia sebenarnya banyak lagi tapi tidak ada disimpan. Ada kurator British yang lain ditugaskan di sini ada menyimpannya. Cuma maklumat yang saya dapat ni kurang lagi lah. Seperti R.O. Wisted dengan Raffles. Malah Francis Tottenham juga ada menulis mengenai sedikit mengenai kawasan adat di Negeri Sembilan. Bukan Raffles, Francis Tottenham. Sebab kalau setahu saya yang menyimpan dokumen-dokumen British ni yang paling banyak antaranya adalah Gulick satu, Birkby satu, lepas tu Pan McKay, dia memang banyak simpan. Shirley pun ada simpan. Cuma yang paling banyak sekali adalah Gulick, dia simpan dokumen. Paling banyak dia yang simpan. Betul, J.M. Gulick. Ya. Okay, ada soalan lagi tuan-tuan boleh tanya di sini ya. Cuma saya yang saya nak tanya adalah kita tertarik tentang konsep Perang Bukit Putus ni sebab Perang Bukit Putus ni adalah turning point kemasukan British di Negeri Sembilan. Kita tengok peta tadi. Dia adalah turning point kemasukan British ke Negeri Sembilan yang menyebabkan sistem pemerintahan Negeri Sembilan itu menjadi daripada decentralized kepada centralized. Jadi kita nak sebab ini adalah perang yang pertama. Dia ada lagi satu perang yang lebih besar. Ada tak dalam kajian Fitri yang melihat perang yang kedua? Perang apa? Perang yang kedua. Perang kedua perang apa? Okey, dia kalau dalam buku kebanyakan kebanyakan buku menulis Perang Bukit Putus kedua. Tapi kalau kita tengok lokasi perangnya dia lebih di Teraci dan dia dipanggil sebagai Perang Teraci. Ada tak jumpa dari segi sebab peristiwa itu berlaku dalam tahun 1879, 1880.
Sehingga setakat ni tak ada lagi lah yang saya jumpa dalam ni tawan semula Siminanti ni. Oh, tak ada Sebab tidak ramai yang menulis mengenai perang 1879. Yang ni Datuk Antir ni, rumah Datuk Antir ni dekat kawasan Siminanti juga? Ya. Datuk Antir? Ya. Okey, soalan Dr. Alino juga. Adakah tentera dari Minangkabau terlibat dalam peperangan di Negeri Sembilan? Itu perang Bugis saya. Dalam banyak perangan Negeri Sembilan ni, apakah pasukan tentera dari Minangkabau terlibat? Setakat ni tiada penglibatan daripada orang Minangkabau sendirilah. Hanya mereka hulu balang daripada Jalabu, Inas, Yam Tuan, orang-orang yang bersekutu dengan Yam Tuan sendiri. Yang menghantar tentera daripada orang Tampin, orang Johor sendiri, itu saja. Seorang Naina Ismail. Adakah tentera Arab bersatu dengan tentera Arab ni merupakan tentera upahan daripada British. Seperti mana dengan tentera Gurkha sekali. Orang walaupun nama je Arab, Islam ke apa, ni tak ada isu sebab allegiance yang lain. Soalan yang seterusnya, adakah terdapat bukti konsep federalisme yang dilaksanakan oleh British sepanjang tahun itu diambil idenya? Dia lebih kepada asas lah, kepada Persekutuan Tanah Melayu sendiri daripada Persekutuan Negeri Sembilan. Dia asas. Dia asas kepada penemuan macam mana kita nak bersekutu. Seperti yang ialah macam tadi kan Negeri Sembilan kan, setiap negeri ada berlainan, ada budaya dia sendiri, tak adalah budaya yang berbeza. Dia pemerintahan tu setiap orang ada pemerintahan sendiri. Nak bersekutu pun susah. Cuba bayangkan macam hari ni. Tengok Raja Kelantan ada, Raja Perlis ada, kan berbeza-beza. Jadi bersekutu kat situ lah. Persekutuan tu idea memang ada asas kepada Persekutuan Negeri Sembilan tu sendiri. Lagi soalan tuan-tuan? Ada soalan boleh tanya. Nanti boleh buat sesi jejak ziarah makam-makam, insyaAllah. Ini antara plan saya dengan Nabil Nadri lah untuk buat sesi jejak ziarah makam-makam pahlawan dekat kawasan Negeri Sembilan. Tak silap saya yang ada kubur, siapa nama dia? Ada makam yang dikatakan sebagai tokoh nasional Indonesia ditanam dekat area Rasah, tak silap saya. Itu Nabil ada tunjuk kat saya lupa. Oh, Tambusai. Tengku Tambusai. Saya membaca tentang Tengku Tambusai masuk Negeri Sembilan dari Sungai Rokan, sama ada Sungai Langak atau Sungai Linggi atau Sungai Muar. Kabarnya tentera Belanda minta bantuan tentera British untuk menyekat Tengku Tambusai. Apakah anda maklumat tentang ini? Maaf, saya tiada maklumat mengenai sebelum kedatangan British ke Negeri Sembilan. Saya minta maaf yang banyak. Tuan Cik Khairi boleh ni tengok soalan ni? Oh, okey. Tentang Tengku Tambusai ni. Dia memang ada permintaan daripada tentera Belanda untuk menyekat Tengku Tambusai. Menyekat ni maksudnya menyerang. Tetapi British tidak ambil tindakan kerana bagi British Tengku Tambusai ni tidak memberi ancaman kepada British. Dia hanya membuka satu penempatan dipanggil di Bukit Rasah. Di Rasah, bukan Bukit Rasah. Dan dia hanya mengajar agama, dan bagi British dia bukan satu ancaman. Oleh itu permohonan Belanda itu tidak di irau ataupun diambil peduli oleh British. Maka Tengku Tambusai duduk di situ sehingga akhir hayat. Dan beliau mendapat penghormatan sebagai tokoh pahlawan Indonesia. Soalan Aina Ismail. Adakah kubur Yang Tuan masih wujud lagi? Tak ada dah. Kawasan tu dah dibangunkan jadi taman. Ya. Kawasan tu dah taman sekarang ni. Taman Intan. Taman Intan Yang rumah tu Taman Merah Gusu. Taman Intan di Paroi.
Taman Murugusu, Balai Undang Syed Abdul Rahman. Saya minta maaf pada Cik Alino Kadir. Saya tahu yang Tuan Tembus saya tapi saya tak ingat nama dia. Itu Nabil Nadri ada share mengenai batu makam beliau ditanam di kawasan Rasah di situ. Banyak lagi ada soalan? Kalau tak, jika tidak saya tamatkan perkongsian saudara Fitri. Saya mengucapkan terima kasih kerana saudara Fitri kerana sudi meluangkan masa untuk mengkongsi kajian sarjananya bersama-sama dengan kita, dan kita doakan saudara Fitri berjaya menamatkan sarjananya dengan baik dan meneruskan pengajiannya di peringkat PhD, supaya sejarah Negeri Sembilan ini lebih rapi dan juga lebih terancang, kerana sejarah Negeri Sembilan sekarang agak berterabur kerana tidak ada lagi orang yang betul-betul mengkaji secara mendalam. Okay, selepas meninggalnya Profesor Dr. Nur Halim Ibrahim. Okay, tuan-tuan, saya di sini mengambil kesempatan untuk mengundang tuan-tuan yang berkelapangan besok jam 10 pagi untuk menghadiri sesi webinar anjuran Perbadanan Pustakaan Awam Selangor. Saya akan bercerita mengenai sistem pentadbiran Negeri Sembilan, sebagaimana soalan tuan saudara kita tadi mengenai Tuan Muhammad Adib. Federalism Negeri Sembilan, apakah asas federalism Negeri Sembilan itu? Soalan itu saya akan jawab besok jam 10 pagi, dan boleh layari Facebook Perbadanan Pustakaan Awam Selangor. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Semoga perkongsian hari petang ini memberi satu ilmu yang baru kepada kita semua, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri. Terima kasih banyak Tuan Nganjuk. Sama-sama.